Persidangan Dewan Rakyat Kejatuhan Ringgit tidak harus dijadikan pengukur kedudukan ekonomi negara. Demikian penegasan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ketika sesi waktu pertanyaan Menteri MQT untuk laporan penuh bersama Syazwani Syamsu di Parlimen. Wani. Ya Syah, penurunan kadar defisit fiskal yang terlalu mendadak akan menjejaskan ekonomi negara. Perdana Menteri menjelaskan ia terutama menerusi projek-projek pembangunan khususnya pendidikan, kesihatan dan prasarana desa. Tahun 2021 asalnya pada 5.7 mencapai 4.6. Jadi dari segi itu dia lebih tegas dalam hal ini. Kita hanya menurunkan sejak tahun lalu, sejak belanjawan madani. Jadi ada hal-hal ini yang harus juga diambil kira. Tapi saya masih berpendapat penurunan kadar defisit tidak harus terlalu mendadak. Ia mesti turun sehingga ke paras yang dianggap boleh diterima seperti ini diumumkan, tetapi tidak boleh terlalu mendadak kerana Perdana Menteri berkata, kejatuhan kadar pertukaran ringgit yang dialami dalam tempoh terdekat sebahagian besarnya didorong oleh pengukuhan dalam dolar Amerika Syarikat. Namun ia tidak harus dijadikan pengukur kedudukan ekonomi negara. Beliau menjawab persoalan yang dikemukakan Wakil Putrajaya Dr. Razi Jidin. Seterusnya, tuntutan Menteri Besar Kedah terhadap Pulau Pinang adalah tidak bertanggungjawab dan melanggar prinsip perlembagaan yang telah diperkenankan Raja-Raja Melayu. Justru tegas Datuk Seri Anwar, beliau menyerahkan kepada Peguam Negara untuk mengambil tindakan sesuai berhubung kenyataan Menteri Besar Kedah itu. Almarhum Badilli Shah lebih bijak, lebih prihatin dan faham tentang peruntukan undang-undang. Tidak seperti mana yang kita dengar sekarang. Dan dalam keputusan itu, akhirnya dimuktamadkan dalam perjanjian penubuhan Persekutuan Tanah Melayu di mana Tuanku Sultan Badilli Shah telah perkenan perjanjian 1997 oleh semua dua raja-raja, saya tidak perlu baca, termasuk Tuanku Sultan Badilli Shah. Jadi, mengapa perkara ini dibangkitkan? Seperti mana disebut betul? Belum, memang betul. Pasal PRN. Apakah kerana nak gelojoh kuasa pilihan raya, kita korbankan prinsip perlembagaan dan timbulkan huru-hara? Tambahnya isu berkenaan juga jika dipanjangkan dikuatiri akan memberi implikasi terhadap hubungan Malaysia dan negara berkaitan. Pernyataan bagi menjawab soalan ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng. Dewan hari ini turut dimaklumkan pembinaan rumah mampu milik atau projek perumahan rakyat PPR. Perdana Menteri menjelaskan kerajaan telah memberi penekanan dengan mewajibkan rumah seumpama itu dalam semua projek perumahan yang diluluskan di Kuala Lumpur. Ketika ini sasaran untuk membina lebih banyak rumah mampu milik belum tercapai dan perubahan penetapan syarat perlu diubah bagi memastikan jumlah rumah berkenaan dapat ditingkatkan untuk keperluan rakyat yang tidak berkemampuan. Saya hanya boleh mampu setuju dengan mengatakan mesti ada tindakan yang lebih berkesan dan drastik. Perumahan di Kuala Lumpur dan kota-kota besar itu sudah sampai ke bukan saja kritikal tapi agak kronik. Jadi kalau kita betul nak bangkitkan negara madani ini, maka mesti ada satu anjakan dan penetapan syarat yang agak ketat. Beberapa syarikat telah merayu dan ada yang membantah syarat-syarat tersebut, tapi saya tidak fikir kerajaan akan betul ansur kerana kita ada pilihan. Kita mahu pembangunan diteruskan, tetapi kita mesti pastikan peluang rakyat miskin memperoleh rumah itu ditingkatkan, sama ada beli, sewa beli atau hanya menyewa sehingga akhir hayat. Ada cadangan sekarang untuk membolehkan mereka menyewa dengan kadar murah
sehingga akhir hayat, kemudian menyerahkan kepada Dewan Bandaraya. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen Bukit Bintang Fong Kui Lun. Tambahnya, masalah itu dianggap serius di Ibu Negara memandangkan terdapat 3,000 permohonan untuk mendiami rumah mampu milik atau PPR dalam setahun. Di BKL hanya mampu menawarkan 300 unit dalam tempoh sama. Baik Syah, demikian perkembangan langsung dari bangunan Parlimen. Untuk perkembangan berita tengah hari selanjutnya, kita kembali bersama Syah di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Wani.